Rancangan Pesona di Zahra ini dibawakan kepada anda oleh Wildan Susu Kambing, peneraju susu kambing jenama tempatan. Hubungi 019 965 3166 untuk info lanjut. Pilihan utama anda tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM. Alhamdulillah waktu ini kita bersama untuk perkongsian pertama kita hari Isnin. Tak lain tak bukan Saban Isnin kita berkongsi dengan semua sahabat pendengar yang pastinya dah nanti ada pengikut Ustaz yang sangat setia sebenarnya. Selain ikut follow Ustaz di laman sosial, ada ramai juga yang mengikuti Ustaz menerusi perkongsian Pesona di Zahra. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Muhammad Abdul Alamin yang telah pun bersedia di Konti KIM FM, datang lebih awal daripada penerbit tu. Dahsyat. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Sihat-sihat orang tua. Ini macam lah. Alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar Ustaz, kan? Dan hari ini kita nak teruskan lagi perbincangan kita sebenarnya menerusi Pesona di Zahra. Beberapa minggu kita dah mulakan sebenarnya untuk tahun 2019 bercerita tentang Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga. Dan kalau minggu lepas cerita tentang Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, Ustaz ceritakan juga ramai Ustaz nak minta tips macam mana nak mempertajamkan firasat dan sebagainya. Kalau anda jawapannya kena ikut keseluruhan 2019 punya Pesona di Zahra. Ya, tepat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dan hari ini kita nak beralih untuk nama yang sangat kita selalu sebut-sebutkan, iaitu Al-Malik. Mungkin sebagai permulaan pendahuluan, silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Anda rahmati Allah, DJ Kak Yati. Selesai kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Walau di mana kita berada, tengah drive ke, tengah bawa lori ke, bawa teksi ke, ataupun di rumah ke, atau di tempat kerja ke, atau di mana-mana pun sekalipun, mudah-mudahan kita terus dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, nama kedua pada hari ini yang kita nak kongsikan adalah nama Allah Al-Malik, iaitu Allah yang raja, raja. Apabila disebut raja, Allah tu berkuasa. Okey, apa beza Malik di dunia dengan Allah Al-Malik? Di dunia, ya, ada juga Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan manusia ni dia jadi raja ataupun ada kuasa. Tetapi ada tempoh dia. Bagi raja-raja umat Muhammad, Nabi SAW sebut umur umat Muhammad dia punya ratio kebanyakan baina sitin wa sab'in, antara 60 ke 70. Mungkin lebih daripada itu. Dia tak macam cerita umat terdahulu. Umat Nabi Nuh 1000 tahun umurnya, 1500 tahun umur dia. Kalau umat Nabi Nuh datang dekat zaman kita ni, ditanya ni umur kita, dia kata awak ni umur awak berapa? Johor. Berapa? Maka kita pun gigil-gigil lutut, kita kata umur saya 65 tahun. Gigil lutut tu. Gigil lutut umur 65 tahun. Dah sakit lutut umur 65 tahun. Apa kata umat terdahulu? 65 tahun muda belia budak ni. Belajar rajin-rajin tau. Sebab apa? Yang tua 1000 tahun. 65 tahun muda belia. Tapi umur umat Muhammad baina sitin wa sab'in, lingkungan 60 ke 70, mungkin lebih daripada itu, mungkin kurang daripada itu. Jadi itu lingkungan kebiasaan umur umat Muhammad. Jadi kalau hari ini seseorang itu diberi kuasa ataupun raja, beza raja di dunia ini, kalau raja itu umat Muhammad mana sekarang ini, dia ada tempoh umur dia. Maknanya kalau ni berkuasa, besok kalau meninggal akan diganti oleh waris tahta. Sama ada setengah anak, ada kadang bergiliran antara ahli keluarga, macam contoh di raja-raja yang berada di dunia ini. Okey. Tetapi Al-Malik Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, raja daripada mana-mana masa pun yang tidak bermasa, sampai hingga hari kiamat tetap berkuasa. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang raja sehingga pada hari kiamat. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala itu kuasanya tidak ada penghujung, tak ada. Ini bezanya Al-Malik Allah Subhanahu Wa Taala.
Cuma bila kita sebut mengenai Asmaul Husna PMK, penyelesaian masalah keluarga, kita nak tengok macam mana kaitan dia ataupun macam mana dia punya hubungan kita dengan manusia ni. Kan? Kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah Raja Al-Malik. Kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam struktur sebuah negara, ada pemimpin ataupun ada raja. Contoh macam di Saudi ada raja dia, di Jordan ada raja dia, di Maghribi ada raja dia. Kat Malaysia pun kita ada raja dia. Maknanya ada undang-undang, ada peraturan-peraturan dia. Maka Allah Al-Malik juga ada peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada hamba-hamba dia. Okey, dan kita nak fokus kecilkan pada rumah tangga sebab kita bincang Asmaul Husna, penyelesaian masalah rumah tangga. Apakah peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu Wa Taala maknanya turunkan kepada kita sebagai manusia, sebagai orang yang berkeluarga. Dia ada 5 step dia. Ada 5 step dia. Kita akan kongsikan pada hari ini untuk menghabiskan 5 step. 5 step dari sudut kekeluargaan. Allah Al-Malik, Allah yang mempunyai peraturan-peraturan, dan kita perlulah tertakluk kepada peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang pertamanya iaitu galakkan untuk berkeluarga. Okay? Kita cerita dulu keseluruhannya. Yang keduanya ada tunang. Yang ketiganya nikah. Yang keempatnya alam perkahwinan, dan yang kelimanya terhentinya sebuah perkahwinan. Okey. Jadi kelima-lima ini atau 5 keadaan ini adalah satu peraturan. So kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu. Iaitu yang pertama dulu. Yang pertamanya Allah Al-Malik. Allah Al-Malik, Allah yang maha berkuasa dari sudut kekeluargaan. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan wujudnya perkahwinan itu. Dalam Quran Allah sebut fankihu ma tabalakum minan nisa. Hendaklah kamu berkahwin, yang pada orang lelaki, dengan an-nisa, dengan perempuan. Maknanya digalakkan kita berkahwin kalau kita mampu. Kan? Wujud perkahwinan. Jangan adanya perhubungan, penzinaan sebelum perkahwinan. Kan? Maknanya galakkan berkahwin, mampu kahwin. Kan? Kahwin mampu. Kahwin biar mampu. Mampu kahwin. Dan dalam hadis Nabi jelaskan benda ini, kalau orang yang nak kahwin tapi tidak ada kemampuan, hendaklah dia berpuasa. Kerana puasa itu perisai ataupun ubat bagi benda-benda dalaman dia ni. Jadi maknanya mampu kahwin. Ni galakkan untuk umat Islam berkahwin. Jangan tak kahwin. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Tapi kahwin yang normal, iaitu lelaki pasangannya wanita, wanita pasangannya lelaki. Itu perkahwinan yang normal. Kan? Jadi maknanya sekarang wujud kan di banyak negara di dunia ini menghalalkan perkahwinan sesama jenis. Okey. Jadi maknanya perkahwinan sesama jenis tidak termasuk galakkan perkahwinan dalam agama Islam. Dan Islam menentang akan wujudnya perkahwinan sesama jenis. Kan? Islam tidak pernah menggalakkan perkahwinan sesama jenis dan menentang, malah hukumnya haram. Bila haram, dia ada dia punya kesan dia di dunia dan juga di akhirat lebih-lebih lagi. So, jadi maknanya galakkan berkahwin, dan jangan seseorang melakukan perhubungan di luar perkahwinan, iaitu berzina. Saya kan Kak Yati kan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita ada rumah kebajikan HIV tau. HIV Muslim ya. Ni tahun ke-10 kita menyambut ulang tahun ke-10 rumah kebajikan kita, kan, HIV Muslim. Tahun ke-10 dah. Tahun ke-10 2009 kita start mengasaskan ya. Ni bukan 10 years challenge tau. Ini bukan 10 years challenge ya. Ini 10 years penuh dengan dugaan-dugaan dan cabaran. Okey. Jadi dulu mereka ni duduk di gereja-gereja. So kita sebelum 2009 tak ada rumah HIV Muslim. So kita dengan izin keluarkan. Okey. Yang saya nak kongsikan dalam tempoh 5 tahun ini, orang kena HIV bukan sebab perkongsian jarum dadah, bukan dah. Sebab orang dadah sekarang juga telah diberi kefahaman jangan kongsi jarum. Dan dadah tetap diperangi. Kan? Jadi 5 tahun kebelakangan ni orang dijangkiti HIV kerana mengadakan perhubungan zina. Kan? Banyak. Sebab itu yang macam di rumah-rumah HIV dan sebagainya, kalau kita tengok statistik sekarang ni, kadang-kadang yang kena adalah orang profesional. Ada pilot kena, maaf saya sebut bukan semua kan, ceritanya orang banyak macam jenis kan. Macam orang-orang yang memang educated. Ada profesional yang bagus. Ada pensyarah universiti kena.
Kan persyarat universiti ni saya tak cerita bukan persyarat universiti kat Malaysia kan. Ni dekat maknanya ya orang bercakap bahasa Melayu tapi di sekitar Nusantara ni. Saya tanya dia, saya kata, awak ada berhubung dengan pelacur ke? Tak ada. Dia berhubung dengan anak-anak murid dia. Beberapa orang anak murid dia tak tahu mana satu anak murid dia yang bagi dia HIV. Maknanya anak murid itu pun maknanya Dah kena HIV. Katakan dia berhubung dengan satu orang anak murid dia tu yang bawa HIV, pernah berhubung dengan orang lain, dia berhubung dengan orang tu, kemudian dia berhubung dengan orang-orang lain, kan? Dia berhubung dengan 4 orang yang lain, kan? Maknanya sekarang sudah ada 5 orang yang dijangkiti HIV. Sebab itu saya sangat-sangat menyokong, kan, maknanya keputusan daripada Jabatan Agama bagi orang yang nak berkahwin untuk mengelak kemudaratan, sekarang kena test HIV. Betul. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang kita tahu macam bagus, Alhamdulillah memang bagus, tapi dia pernah membuat perhubungan dengan orang yang ada HIV dan dia pembawa kepada HIV. Dia dah bertaubat, bagus Alhamdulillah, tapi nak kahwin dia kena telus daripada sudut kesihatan diri dia. Sebab benda ni kadang-kadang orang kena HIV belum tentu dia ada AIDS. Dia pembawa saja kuman itu. Kalau AIDS dia dah turun, drop dia punya kesihatan, maknanya imunisasi dah imunisasi badan tu dah turun, nampak sakit tu nampak. Kalau pembawa mungkin 10 tahun dia pembawa, dia tak nampak, dia tak sakit. Tak ada kesan. Dia tak bagi diri dia tak, dia pembawa saja dulu. Dia mungkin belum kena lagi. Sebab itulah dalam Quran Allah Al-Malik suruh kita berkahwin dengan cara yang betul. Kan, berkahwin fankihu ma tabalakum minan nisa, berkahwin dengan perempuan. Orang LGBT mak saya sebut kan, LGBT ni berapa ramai yang juga ada kena HIV dengan maknanya perlakuan maknanya seks yang songsang ini, kan. Ini fact, ini bukan kita cerita saja buat cerita memomok-momok kan. Ada fakta, ada data ada, kan. Maknanya nak ceritanya kat sini Allah Al-Malik ada maknanya jelaskan satu peraturan. Kan, kahwinlah. Kalau nak kahwin betul-betul, kan, bukan nak berhubung maknanya sana sini sebagainya, kerana kemudaratannya banyak, kan. Yang kita tak tahu. Itu yang kita tahu HIV, yang lain-lain yang kita tak tahu mungkin akan datang benda-benda yang kita tak tahu lagi kan. Dulu sebelum syphilis lah apa dan sebagainya. Ni jadi peraturan Allah Al-Malik yang pertama dari sudut konteks kekeluargaan, maka berkahwinlah. Itu galakkan berkahwin bagi orang yang ada kemampuan. Galakkan berkahwin. Itu yang pertamanya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ketiga dan keempat, kelima. Ada 5 step semua sekali. Kita akan kongsikan selepas kita berhenti rehat seketika. Bagi anda yang ada pertanyaan, persoalan, boleh saja ajukan di talian kita di 0362051500. Alhamdulillah hari ini berfungsi. Akan bersama dengan DJP yang insya-Allah hubungi sekarang di talian, dan juga kita akan buka juga di WhatsApp Kim FM di 0112900404. Bagi anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di Kim FM, pilihan
666 atau like Facebook Wildan Susu Kambing untuk info. Pilihan utama anda tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, kembali bersiaran waktu ini menerusi Pesona di Zahra. Anda boleh tanyakan soalan di talian kita di 03-6205-1500, 03-6205-1500, juga di WhatsApp IKIM FM di 01129004 membicarakan tentang Al-Malik untuk Asma'ul Husna, penyelesai masalah keluarga, PMK bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Ustaz, menarik Ustaz. Bila minggu lepas Ustaz ada kongsikan bagaimana kita nak menajamkan firasat. Saya ada kongsikan juga di dalam Facebook fanpage Nur Hayati Paradi. Kena pergilah kan, kena like kan. Ada Ustaz kongsikan macam mana sebagai kita nak menajamkan firasat, dan sahabat kita berkongsikan ni Ustaz di WhatsApp KIM FM kata Lina dari Banting dah cuba dah dan try test kata dah cuba try test kata amalkan 40 Fatihah dalam solat, hasilnya sangat menakjubkan. Alhamdulillah, beliau diuji dengan kemalangan lori langgar kereta dan beliau berdoa kepada Allah supaya dimudahkan tuntutan klaim. Hasilnya kereta beliau siap hanya 4 hari saja di workshop. Alhamdulillah. Banyak sebenarnya. Ini dipanggil testimoni iman testimoni iman. Sangat bagus. Sebab dalam Quran Allah ada cerita mengenai Nabi Ibrahim, mengenai testimoni iman. Benda iman ni benda yang kita boleh cuba, kan? Testimoni iman. Bila kita dapat tu, kita akan kita boleh lebih lagi maknanya berpegang dengan keimanan itu, dan kita kongsikan pada orang lain untuk orang lain nampak, tengok mereka mengamalkan ayat Quran dan nampak kesan dia. So menggalakkan orang untuk mengamalkan juga. Testimoni iman kita panggil. Terima kasih banyak Ustaz. Masya-Allah. Itu baru satu ya. Okay. Saya ramai lagi rakan-rakan yang lain. Cumanya kita nak sambung sikit lagi Ustaz sebelum kita nak raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Dah ada yang telefon ataupun silakan. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, kita bincang nama Allah Al-Malik. Jadi bila cerita Al-Malik, raja ni, dia ada peraturan-peraturannya. Kita kecilkan skop kita kepada rumah tangga, ada 5 dia punya step dalam kita berkeluarga. Pertama tu galakkan berkahwin, kita dah cerita tadi dah. Yang keduanya iaitu bila telah berkenan, kita pun maknanya istilah bahasa Melayu kita pinang lah, atau tunang khitbah dalam bahasa Arab dia. So maksudnya kita pun meminang seseorang itu merupakan sunnah. Kita sampaikan hasrat dulu, taklah terkejut kan. Maksudnya tiba-tiba apa ni, siapa datang ni kan, tiba-tiba je kan, ingat orang nak kutip hutang ke apa nak minang, terkejut kan. Kutip hutang sungguh tu. Okay. So jadi itu tunang adalah satu juga sunnah, maknanya menyampaikan hasrat kan. Dan tunang ni dia bukan lesen untuk keluar, bukan lesen untuk keluar nak pergi tok wayang lah, apalah. Tunang ni nak ceritanya kita telah mengecop kita telah memberi tanda kepada satu orang tu, kita serius untuk mendirikan rumah tangga dengan dia. Kita serius untuk berumah tangga, bukan sesaja nak tak ada. Maknanya begitu. So jadi yang kedua ni tunang. Dan dalam hadis Nabi SAW, haram hukumnya kita masuk meminang tunang orang lain. Tak boleh. Orang lain kalau dah pinang satu orang, kita tak boleh nak kita pinang tunangan orang lain, kecuali jika tunangan itu putus. Maknanya tak boleh kita saja. Tunggu dah putus dulu lah, baru dah masuk putus minang. baru masuk minang yang lain. Tak boleh atas pinangan orang lain, tak boleh. Tak boleh caras macam tu je. Tak boleh caras, bahasa modernnya. Okey. Itu bahagian yang kedua. Okey. Yang ketiganya, Al-Malik, Allah Subhanahu Wa Taala berikan peraturan kepada kita nikah. Okey. Nikah ni yang penting sekali adalah bagaimana satu orang lelaki jumpa kepada wali. Kalau dia ada wali, jumpa wali dia, ataupun perwalian hakim. Perwalian hakim ni boleh berlaku dengan beberapa keadaan. Sama ada wali asal tak nak nikahkan, wali asal jauh kan, atau wali asal sebenarnya telah luput dia punya perwalian dia. Contoh dia katakan dia memang di dalam penjara lah, contohnya tak boleh keluar contohnya kan. Ataupun hilang mafqud, hilang, tak tahu kat mana kan, tak tahu kat mana, entah apa khabar dia, tak tahu ke mana ada, kita tahu tapi tak jumpa kat mana kan. Ataupun ini orang dulu, maknanya anak itu disebahkan, dibintikan pada dia, padahal dia bukan anak kandung orang itu. Dulu-dulu orang ambil anak angkat, maknanya nisbahkan terus atas nama dia. Sekarang tak boleh kan, Jabatan Pendaftaran dah lebih alert lagi kan, maknanya tak boleh nak dibintikan, dinisbahkan, sebab dia banyak kaitan dengan hak pusaka, hak pewalian dan sebagainya kan. Jadi maknanya, ataupun ni dulu
anak itu adalah anak luar nikah, maka anak luar nikah tidak boleh dibintikan, kan? Maknanya dinisbahkan binti kepada bapa tu. Tapi dulu punya cerita dibintikan. Jadi dia tidak ada hak untuk mewalikan anak itu. Boleh pakai pewalian hakim. Okey. Jadi maknanya nikah ni dia ada cara, dan bab nikah ni saya tak bahaskan panjang. Sebab apa? Sebab kita ada prosedur kita dah. Pergi jabatan agama, kan? Maknanya kita akan tahu prosedur dia. Dan biasanya kalau mak ayah kita nak uruskan kita kahwin, dia akan pergi jabatan agama akan guide nak buat apa kan. Dan guide itu adalah selaras dengan peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dan telah dijadikan undang-undang dia, dan ada peraturan-peraturan dia. So apabila satu orang tu akad nikah, dia bermula akad nikah, dia bukan berkahwin dengan orang perempuan itu semata-mata, dia berkahwin dengan apa yang ada di bahu orang perempuan itu juga. Kalau orang perempuan itu ada mak ayah orang perempuan itu akan jadi mak ayah dia. Jangan kita ingat, wah aku ambil anak perempuan sudah kita putuskan. Tidak. Jadi mak ayah yang ditakrifkan mak ayah, dan wala takul lahum uffin, jangan kamu kata pada mak ayah. 5 jenis mak ayah, kan? Mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah susuan, mak ayah mertua, mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil, kan? Jadi maknanya mak mertua macam mak kita. Kenapa seorang isteri apabila telah bernikah full ataupun penuh ketaatan dia tu kepada suami dia, bukan pada mak ayah dia, kerana suaminya telah mengambil alih tanggungjawab mak ayah tu daripada isteri tu. Maknanya itu adalah mak ayah dia juga. Sebab tu Dia kena taat. Sebab tu dia kena taat pada suami. Sebab suami telah mengambil hak mak ayah itu daripada isteri. Isteri tak payah nak bersusah payah. Jadi isteri tak payah bersusah payah, maknanya untuk fikir mak ayah dia, sebab suami fikirkan juga. Jadi benda ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita ingat kita kahwin dengan isteri kita, kemudian kita marah, kau sekarang taat pada aku, bukan taat pada mak ayah kau. Yes, betul. Habis mak ayah kita tu siapa jaga? Kita sebagai suami jaga, kan? Sebab itu adalah mak ayah kita juga, kalau kita memahami jenis-jenis mak ayah, kan? Jadi jangan kita kahwin dengan seorang perempuan, kena kita kata kau isteri, kau deraka pada aku, neraka kau nak balik rumah mak bapak kau, kena minta izin pada aku. Kita cakap macam tu. Habis tu kita tak ziarah mak ayah dia. Mak ayah dia mungkin ada susah, mak ayah dia sakit, kita tak ziarah. Izinkanlah isteri kita untuk ziarah. Bukan kita paling kurang, bukan kita halang dia. Dahlah kita tak ambil tanggungjawab sebagai anak itu, kita halang pula isteri itu untuk maknanya menzahari mak ayah dia yang memang takkan putus hubungan darah itu, kan? Kalau bercerai, dia tetap balik dengan mak ayah dia tu. Jadi apabila kita akan nikah, dia bukan semudah yang kita kata okey, wah bestnya kahwin, kan? Semata-mata untuk isteri, tak. Apa yang ada di bahu isteri dia perlu fikirkan juga, ambilkan tanggungjawab itu, kan? Okey, itu bab nikah. Habis bab yang ketiga. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya bab yang keempat. Bab yang keempat, ini bab yang paling horror. Iaitu alam perkahwinan. Welcome on board. Bagi siapa-siapa yang baru berkahwin, sila pasang tali pinggang keledar. Sila pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan anda. Okey. Okey. So alam perkahwinan. Okey. Alam perkahwinan ini, dia ada juga benda-benda yang Allah Al-Malik turunkan peraturan. Bagi orang lelaki, ibu-ibu, bagi orang lelaki, ayah-ayah, abang-abang saya sekalian, nafkah kena fikir, kena urus, wajib beri. Dan yang menariknya, nafkah isteri akan disalurkan melalui suami selagi mana suami bertanggungjawab kepada isteri dia. Akan disalurkan melalui suami dia selagi mana suami bertanggungjawab, kan? Kalau dah tak bertanggungjawab, maka Allah akan stop. Sebab itu nafkah isteri sebenarnya daripada kita suami, kan? Kecuali isteri dah ada harta sendiri dan dia melafazkan halal, bang saya halalkan, maknanya apa kepulan saya halalkan. Kecuali itulah anda ada istilah kahwin misyar dan sebagainya, kan? Isteri cuma memang nak ada suami saja, tapi dia tidak, dah lain-lain dia tak nak dah, dia dah ada cukup keperluan dia. Nafkah semaksimal mungkinnya maknanya kena tunaikan, kan? Begitu juga bagi isteri kena ada ketaatan kepada suami, kan? Melayani maknanya kehendak suami, kan? Suami juga kena bagi nafkah, bukan saja nafkah zahir tau, nafkah batin juga. Maaf saya sebut. Nafkah batin ni, kalau kita dengar, kadang-kadang kita cuma terfikir hanya perhubungan suami isteri itu.
Nafkah batin ni ketenangan isteri berada dengan suami, itulah nafkah batin. Isteri tak rasa sakit hati dengan percakapan suami, kan? Tenang. Sebab itu abang-abang, ayah-ayah, mulut jaga tau, kan? Jangan nak mudah-mudah kita longkang kepada bini kita. Okay? Sebab nafkah batin tu ketenangan isteri bersama suami tu, kan? So jadi ini kadang-kadang kena maki lah, kena apalah, kan? Kata ustaz, kalaulah diibaratkan sebagai kandang, banyak kandang ada dalam mulut suami saya, ustaz. Kandang tut ada, kandang ini, kandang macam-macam ada keluar daripada mulut dia tu, kan? So abang, boleh tak tolong buang kandang daripada mulut kita tu? Kita tanam tebu. Tanam tebu. Jangan tanam kandang, jangan bela binatang dalam mulut kita, kan? Kita tanamlah benda bagus, kan? Yang baik kesihatan dan sebagainya. Okey. Soalan perkahwinan, bagi isteri kena taat. Okey, cuma yang saya nak tekankan kat sini dua benda. Kita disuruh selalu cari skufu. Skufu ni kesetaraan, sama tara. Skufu. Banyak orang fikir skufu sebelum kahwin, kan? Tapi sebenarnya penting juga kita menjaga skufu selepas kahwin. Okey, saya bagi contoh. Selalu saya bagi contoh. Katakan suatu orang isteri, dia sama-sama belajar dengan suami di universiti. Satu universiti. Mana skufu tu. Cara fikir, kelulusan mereka sama, grad. Sama-sama maknanya graduan daripada universiti. Kemudian isteri jadi cikgu. Contoh, isteri jadi cikgu. Suami bisnes kecil-kecil lah. Suami tak boleh kerja bawah orang. Saya kerja dia gaduh, bawah orang, dia bisnes sendiri. Okay? Bermula dengan kecil-kecil, kan? Bermula dengan jual nasi lemak. Dia suka buat bento, pergi hantar orang apa semua. Lama-lama, sebab dia tu usahanya bagus, ada kedai, kecil-kecil, kafe. Lama-lama kafe tu ada cawangan, 4-5 franchise. Lepas 5 tahun mungkin ada satu Malaysia dah ada, contoh. Okey, lepas 5 tahun isteri mengajar, suami bisnes. Kalau tak jaga skufu lepas kahwin, lepas 5 tahun berbeza dah. Cara cakap berbeza, cara fikir berbeza, kan? Cara bertindak berbeza, cara memandang berbeza. Dan kadang-kadang suami nak cakap pasal bisnes, isteri malah nak layan. Alah, pening lah bang, saya kat sekolah banyak cerita macam budak-budak lah, isteri malah nak layan. Isteri nak cerita pasal sekolah, suami pula pening. Alah, pening lah, saya cerita budak-budak aja, kan? Pening. Benda kecil pun nak cerita. Jadi perbualan dah tak mesra. Kerana skufu selepas kahwin tak dijaga. Sebab itu ibu-ibu ayah saya sekalian, dalam perkahwinan bab keempat, skufu penting sangat. Kita masuklah ke dunia suami, suami pun masuklah ke dunia isteri. Walaupun kita macam tak boleh lah. Tapi usaha untuk bina skufu itu benda yang pertama dalam alam perkahwinan. Dan kalau ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang saya sekalian tak mampu untuk bina skufu, kadang-kadang tak mampu, kadang-kadang tak boleh. Tak boleh kadang-kadang. Contoh sebagai suami bekerja sebagai anggota keselamatan. Macam nak masuk? Ada rahsia-rahsia kerjaan yang terpaksa memang disimpan. Memang tak boleh masuk. Kalau memang tak boleh nak bina skufu, maka binalah benda yang kedua. Bina dunia ketiga. Dunia ketiga ni macam mana? Okey, isteri ada dunia dia. Suami ada dunia dia. Apabila bersama, kita bina dunia ketiga. Bina dunia kita sama-sama. Jadi waktu bersama, suami isteri balik rumah malam-malam, semua tinggal telefon. Dah, telefon tinggal. Kan? Kecuali yang penting-penting lah. Jangan nak WhatsApp kawan lah, itulah ini. Itu daripada siang kita dah buat dah. Bina dunia ketiga. Kita berbual, bercakap-cakap, bergurau-gurau. Kalau tak boleh nak skufu, bina dunia ketiga. Kan? Jadi mana sama-sama. Ambil masa untuk cuti sama-sama, kan? Ketika tu memang telefon yang penting-penting je. Jangan sibuk nak layan Facebook lah, suka orang nak like 100 orang lah. Itu bukan zaman dia dah. Zaman ni adalah zaman keempat, iaitu rumah tangga, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu hidup dengan isteri kamu dalam keadaan yang baik, kan? Dan juga bina bentuk rumah tangga yang bahagia. Sebab antara benda yang mengembirakan bangsa manusia, kita bahagia dan masuk syurga, satu keluarga masuk syurga sekali. Masya-Allah. Gitu. Insya-Allah. Dan kita kan nak naikkan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita, Ustaz. Sebelum kita berhenti rehat, kita ada satu seorang pemanggil ni, sahabat kita merupakan seorang OKU, Ustaz. Bertanyakan soalan, Encik Amir, silakan soalannya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Amir Safwan. Saya orang OTU. Orang masa saya ni layak tak untuk bertahun. Orang sepertinya layakkah untuk berkahwin, Ustaz? Tapi jawapannya sebab kita berhenti rehat seketika, boleh ke, Ustaz? Baik, okey. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami tentunya hanya di KMFM, pilihan utama anda. Banyaknya Mama beli lidah susu kambing untuk apa? Untuk anak manja mama.
Tu. Boleh. 1 Wildan susu kambing coklat untuk adik dan 1 Wildan susu kambing asli untuk mama. Hubungi 019-965-3166 atau like Facebook Wildan Susu Kambing untuk info. Pilihan utama anda tentunya di IKIM FM kembali bersiaran untuk Pesona di Zarah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin di Konti IKIM FM, cerita tentang Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga dengan Al-Malik. Ada 5 langkah ataupun peraturan, maknanya galakkan perkahwinan, bertunang, kemudian nikah dan juga alam perkahwinan itu sendiri, Ustaz kan. Dan kita tinggalkan dengan soalan daripada sahabat kita Amir, OKU, kata layakkah untuk berkahwin, dan ada sambungan sebenarnya Ustaz. Selain daripada telefon, pergi ke Facebook IKIM FM, cerita tentang bagaimana sebenarnya. Sebab tadi kata dia selalu juga solat istiarah, buat juga. Cuma masalahnya kadang-kadang tak buat, kadang-kadang buat, Ustaz. Macam mana tu, Ustaz? Okey, orang yang sama ke tanya? Okey, sebenarnya tak ada masalah bagi orang yang kelainan upaya ataupun orang istimewa, maknanya berkahwin. Sebab banyak juga orang-orang yang istimewa yang ada di dunia ini berkahwin, dan sahabat Nabi juga ada yang orang yang kelainan upaya. Contohnya Abdullah bin Ummi Maktum, iaitu matanya tidak nampak. Bilal kan, Bilal bukan tidak kelainan upaya, cuma kelainan warna dia. Maknanya ketika sahabat di Mekah tu kulitnya adalah yang cerah-cerah, Bilal ni memang yang agak gelap sebab dia daripada belah-belah keturunan belah-belah Habsyi sana tu. Jadi maknanya tidak ada masalah kan, selagi mana peraturan ikut dia punya, kan ada peraturan kita cerita galakkan perkahwinan, tunang, nikah dia, syarat rukun sah dia semua, perkahwinan jaga, okey, tak ada masalah benda itu. Okey, kita kongsi pada yang terakhir, yang kelima. Yang kelima iaitu tamatnya perkahwinan. Tamatnya perkahwinan kerana 2 sebab kan. Yang pertamanya kerana meninggal. Meninggal tamatlah perkahwinan. Yang keduanya kerana bercerai. Okey, tamatlah perkahwinan. Kedua-dua ini ada peraturan-peraturan dia. Kalau orang yang meninggal, maka iddah dia ada bagi seorang perempuan 4 bulan 10 hari kalau didapati mengandung sampai dia melahirkan anak. Okey. Kalau orang yang bercerai, ada iddah dia kan, 3 kali suci, ataupun kan, kalau yang orang yang dah tidak ada darah, 3 bulan kan. Kalau anda kata dia mengandung, sama juga sampai dia melahirkan kan, kalau bercerai. Dan bercerai juga ada jenis-jenis dia kan. Kita tak detailkan di sini sebab insya-Allah semua kita faham benda itu kan. Dan ada hak yang perlu ditunaikan. Kalau perpisahan itu kerana meninggal, ada hak harta yang perlu ditunaikan, ada faraid dia kan, ada harta sepencarian, selesaikan dulu. Kalau kena bercerai juga ada hak dia, kena selesaikan isu penjagaan anak, nafkah anak, harta sepencarian, mut'ah. Begitu juga dengan maknanya mut'ah, nafkah tertunggak kalau ada, dan juga nafkah iddah. So 6 benda tadi. Ada benda-benda peraturan. Allah Al-Malik letakkan peraturan begitu. Ada hikmah-hikmah dia, dan ada benda yang perlu kita buat supaya kita ada hidup, ada peraturan dia. So ini lima peraturan dalam kehidupan rumah tangga, pada pasangan rumah tangga, bermula daripada galakkan berkahwin, tunang, nikah, alam perkahwinan, dan juga tamat sebuahnya perkahwinan, ada peraturan-peraturan dia. Okey. Saya nak kongsikan macam ini kan. Saya pernah terlibat dengan terjun payung. Terjun payung, skydiving. Instruktor yang mengajar saya skydiving orangnya memang garang. Memang kalau orang main-main memang dia marah betul-betul. Sebab apa? Sebab kalau belajar main-main, tiba-tiba ketika praktikal betul-betul tersalah, dia boleh berlaku mudarat. Bila mudarat, orang tu patah kaki ke ataupun mungkin mudarat sebagainya, bukan saja mudarat itu pada diri orang yang menyertai itu, tapi pada persepsi sukan itu sendiri, keseluruhannya. Skydiving bahayalah. Maknanya persepsi begitu. Jadi memang garang sangat. Jadi waktu saya kursus tu, memang ada orang yang main-main sikit kan? Saya tahu, walaupun kena marah, dia jenis bla macam tu lah. Jadi saya terjunan kedua. Ada orang terjunan pertama, memang dia tersasar dan kaki dia terseliuh. Kan? Saya penerjun kedua tau. Penerjun kedua, alhamdulillah selamat. Tak belajar main-main. Okey. Good student. Okey. Jadi bila saya landing turun ke bawah dengan selamat, saya kata, ya Allah, betul lah guru ni mengajar dengan garang. Sebab apa? Kalau main-main, sebab saya nampak terjunan pertama tu mudarat kan. Tengok apa kesan dia. Okey. Ibu-ibu, kakak-kakak, ayah saya sekalian kan, itu melanggar peraturan
terjun payung, nampak terus kesan dia. Sebab itulah guru betul-betul ajar, garang ajar, sebab nampak kesan dia terus. Dalam peraturan hidup beragama, kenapa cikgu-cikgu kita garang kadang-kadang? Sebab dia nampak kesan kalau tak ikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia dan juga ke akhirat, lebih-lebih lagi akhirat. Sebagai seorang guru yang mengajar, tentulah nanti ke akhirat dia akan terasa, ya Allah, kenapalah orang ni, mungkin aku boleh ajar dia lebih baik, tapi kenapalah dia tak ikut apa yang aku ajar. Tentu dia akan sedih. Sebab tu cikgu-cikgu ataupun guru-guru dia akan ajar dengan tegas kadang-kadang. Sebab kesannya itu akan nampak satu hari nanti. Mungkin budak ni tak nampak. Macam tadi contoh terjun payung terus nampak. Tapi orang tidak mengamalkan agama, kadang-kadang tak nampak waktu tu. Tapi memang ada kesan dia. Kalau orang yang engkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh tadi perzinaan, berlaku AIDS ataupun HIV tadi. Kalau dah berlaku, macam mana nak buat? Kan dah tak boleh buat apa-apa. Kalau dah virus itu ada kat badan, maintain ubat je lah. Kan? Tapi mana potensi diri patut boleh buat benda lain, dah tak boleh nak buat benda-benda menyumbang pada agama, negara dan sebagainya. So jadi Allah Al-Malik ada peraturan dia. Dan peraturan Allah ni kita kena ikut. Kan? Sebab kalau tak ikut, dia ada kesan kemudaratan dia. Sama hidup di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Wallahu a'lam. Dan kita nak raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Baik. Soalan di WhatsApp IKIM FM, kita nak raikan Ragil dari Tanjung Karang, Ustaz. Soalannya, kesesuaian umur seorang teruna untuk rabi berapa, Ustaz? Okey. Ada bujang yang dah 30 tahun belum rabi-rabi lagi, Ustaz. Apa itu rabi, Ustaz? Apa itu rabi? Okay. Itu soalan pertama. Itu soalan pertama. Rabi ni dia vocab bahasa Jawa. Okey, maknanya kahwin lah ya. Kahwin. Rabi ni kan. Lulus, Ustaz. Hari ni kita dapat belajar vocab baru bagi orang Jawa, iaitu rabi. Okey. Kesesuaian umur selagi mana dia ada kemampuan, boleh dah. Mana taraf dia kemampuan lah. Maknanya boleh. Zahir, batin, mental boleh kahwin, maka kahwin lah. Okey. Cuma dalam undang-undang yang maknanya di-enactmentkan di Malaysia, dia ada had umur dia. 16 tahun. Kalau nak kahwin, kena minta perintah mahkamah. Kenapa kena minta perintah mahkamah? Supaya mahkamah nak pastikan. Kadang budak 16 tahun ni mungkin kurang matang. Adakah dia kahwin tu betul-betul nak kahwin? Ataupun mungkin dia nak kahwin tu sebab mungkin bapa ada hutang, terpaksa dikahwinkan anak. Jadi mana di-interview dulu untuk pastikan kahwinan tu betul-betul nak kahwin. Kalau betul-betul memang kau yang nak kahwin, tak ada masalah. Berapa umur pun? Maknanya diluluskan. Baru nak bawah 16, maknanya kena minta kelulusan mahkamah. Bukan menyusahkan tak, tapi membantu untuk menjaga. Kadang-kadang bapak pening, bapak ada hutang apa semua kan. Maknanya okey, kalau kau ni kau kahwin dengan anak aku kan, satu penganiayaan benda tu. Sebab itu kalau nak kahwin bawah 16 dia ada prosedur dia. Kan? So jadi alhamdulillah benda tu telah di-establishkan, ada enactment kita, lebih terjagalah masyarakat Islam kita. Tapi ada kemampuan boleh. 30 kalau ada kemampuan apa semua, dah ada hukum perkahwinan. Kalau tak kahwin berlaku maksiat, maka wajib berkahwin. Kan? Wallahualam. Alhamdulillah. Dan soalan seterusnya di WhatsApp IKIM FM, Ustaz, kita nak raikan soalan berkenaan dengan adik-beradik tiri, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, kalau contohnya lah kakak tiri dengan adik tiri jika bersalaman? Lagi satu, hubungan bapa tiri dengan anak tiri, adakah dia termasuk dalam mahram, termasuk anak saudara tiri juga, Ustaz? Okey. Bagi adik-beradik tiri, okey, dia hukum berkahwin ada perbahasan. Ada kata tak boleh nak bersalaman. Ada kata dia sudah bersalaman, ada kata boleh. Okey, sudah boleh tu sebab memang dah macam keluarga Dia kecil kan. Itu ada perbahasan dia. Tapi dia sudah batal air semayang. Adik-beradik tiri batal sebab adik-beradik tiri boleh kahwin sebenarnya. Adik-beradik tiri boleh kahwin. Bapa kahwin dengan mak, anak kahwin sesama anak, boleh. Boleh ini tiri tau, tiri bukan daripada kandung. Ini tiri. Bukannya daripada ibu yang sama ataupun ayah yang sama. Maknanya okey, seorang ibu tunggal kahwin dengan satu orang lelaki. Lelaki ni memang dah sedia ada anak. Perempuan ini dah sedia ada anak. Maka berkahwin berdua itu, anak-anak yang sedia ada ni pun berkumpul lah sebagai satu keluarga. Sebenarnya boleh berkahwin. Dan memang ada kes ataupun ada peristiwa di Malaysia pun, maknanya bapa kahwin dengan mak, anak tiri ni mana anak yang dibawa tu kahwin dengan anak. Kan? Memang ada. Mana tak ada masalah. Okey. Jadi maksudnya dia sudah batal semayang, batal. Dia sudah bersalaman, boleh ke tak boleh, aurat tetap kena jaga. Sebab dia boleh berkahwin. Mana boleh berkahwin, maknanya ada nafsu. Ada nafsu boleh jadi benda tak bagus. Maknanya aurat kena jaga. Okey.
Daripada sudut anak tiri pula, bila berkahwin dengan mak dia dah macam anak dah. Maka boleh bersalam, tak batal sembahyang. Maksudnya anak tiri tu Dengan mak dia, dengan mak yang sekarang. Dengan mak tiri dia. Dengan mak tiri, bapak tiri dia lah. Kata mak tiri ni dia bawa anak kan, dengan bapak tiri dia kan. Ya. Kalau anak tu perempuan boleh bersalaman. Kan? Jadi sebagai dah macam anak betul. Kan? Sebab perkahwinan antara mak dengan ayah tu dah terhalang dengan perkahwinan antara anak tu dengan bapak tu dah terhalang dengan perkahwinan ibu tu. Maknanya anak dengan bapak tiri tu tak boleh kahwin pun. Tak kahwin pun. Tapi anak dengan anak dia Anak boleh. kawan boleh. Baik. Begitu. Alhamdulillah. Terima kasih Wallahu banyak a'lam. Ustaz. Pencerahan banyak ilmu hari ni ya. Selain daripada perkataan Arabi tu macam-macam dah belajar hari ni menerusi pesona Zahra sampai ke hujung dah Ustaz. Ya Allah, Baik, sekejapnya masa betul, berlalu. masa. Jadi ini hujung ni sedikit doa untuk sama-sama kami aminkan Ustaz. Okey, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala kelemahan diri kami. Ya Allah, bantulah kami memperbaiki diri kami. Ya Allah, Engkau menyaksikan segala hajat dan keperluan kami. Ya Allah, kurniakan pemberian-Mu kepada kami. Ya Allah, Engkau menyaksikan segala kesalahan kami. Ya Allah, berikan keampunan kepada dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara kami dan saudara-saudara kami yang Kau uji dengan sakit. Ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada kami dan kepada mereka. Ya Allah, ada di antara kami dan saudara-saudara kami yang Kau uji dengan susah. Ya Allah, berikan jalan keluar kepada kami dan kepada mereka. Ya Allah, ada di antara kami dan saudara-saudara kami yang Kau uji dengan kesedihan. Ya Allah, berikan kegembiraan kepada kami dan kepada mereka. Ya Allah, ada di antara kami dan saudara-saudara kami yang Kau uji dengan berbagai ujian. Ya Allah, kurniakan jalan keluar kepada kami dan kepada mereka. Ya Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia. Ya Allah, dan bahagiakanlah keluarga kami untuk kami. Ya Allah, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk doa dan juga ilmu pada hari ini tentang Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga dengan Al-Maliknya Allah itu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu depan insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan bersama kami di Kim FM, pilihan utama anda. Rancangan Pesona di Zahra itu dibawakan kepada anda oleh Wildan Susu Kambing, peneraju susu kambing jenama tempatan.